Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada minggu ini kita masuk tajuk baru iaitu unit 4 minda. Pada minggu ini apa yang kita nak belajar pada minggu ini berkaitan dengan bacaan dan juga penulisan. Baik, boleh buka buku teks muka surat 19. Muka surat 19. Jadi kita akan bincang, kita akan belajar, kita akan kupas berkaitan maklumat yang terdapat pada muka surat 19 buku teks bahasa Melayu kamu. Baik, pada akhir sesi pembelajaran kamu akan dapat membaca teks minda dan emosi yang sihat dengan sebutan yang jelas dan betul, dan kamu juga akan dapat menulis ulasan berkaitan faedah memiliki minda yang sihat. Apa yang kamu dapat lihat pada skrin gadget kamu, ini merupakan teks yang terdapat pada buku teks muka surat 19. Jadi seperti biasa, saya amat pentingkan bacaan dan faham apa yang kamu baca. Bukannya baca kosong, baca sekadar baca tapi tak faham apa-apa. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah macam biasa, macam minggu-minggu sebelum ini, kamu baca, fahamkan apa yang disampaikan oleh teks ini. Okey, kemudian kamu boleh tengok arahan tugasan ini. Pilih satu perenggan, baca dan rakam audio, kemudian hantar melalui aplikasi WhatsApp seperti biasa. Pilih mana-mana perenggan yang kamu rasa selesa dan sesuai untuk kamu baca, dan baca dengan sebutan yang jelas dan terang. Jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan, bacaan jelas. Baik, untuk tugasan sebelum ini masih ada yang tidak melaksanakan, tidak buat tugasan baca, rakam dan hantar ini. Saya boleh cakap hanya separuh sahaja dalam kalangan kamu yang buat, yang hantar tugasan ini. Jadi minggu ini saya harap lebih ramai yang dapat buat tugasan ini. Mudah saja. Pilih mana-mana perenggan, baca, rakam, hantar. Itu sahaja. Kenapa saya suruh baca, rakam, hantar? Kerana pemarkahan. Ada markah di situ bacaan kamu tu. Capai ke tak capai tahap yang sepatutnya. Jadi perlu baca dengan baiklah. Jadi kalau yang tak baca, yang tak hantar, macam mana saya nak bagi band markah? Jadi saya harap minggu ni semakin ramai yang dapat melaksanakan tugasan ini. Mudah saja. Rakam, hantar, itu sahaja. Pilih mana-mana perenggan. Baik. Tugasan kedua kamu adalah buat ulasan. Ulasan ni soalan kertas 2, penulisan bahagian B. Segala maklumat, segala penerangan, cara semua
kamu dah belajar masa kamu tahun 4 dan tahun 5. Jadi apa yang perlu kamu buat? Salin dulu soalan yang dipaparkan ini. Soalan ini berkaitan dengan teks yang kamu baca tadi. Salin dulu soalan ini. Setelah kamu salin soalan tadi, jadi inilah contoh ulasan berdasarkan teks yang kamu baca tadi. Saya refresh balik, ingatkan balik, walaupun kamu dah belajar tapi perlu ingatkan balik sebab saya yakin ramai yang dah lupa. Ingat baik-baik, untuk bahagian B kertas 2 penulisan, soalan ulasan, kamu perlu buat 3 perenggan. Kamu boleh tengok anak panah ni, yang bulat merah ni. Yang ini perenggan pertama. Bawah dia ni perenggan kedua. Bawah sekali perenggan ketiga. Jadi untuk ulasan buat 3 perenggan. Kenapa buat 3? Supaya mudah penanda atau pemeriksa atau cikgu kamu nak tanda, nak semak ulasan yang kamu buat. Perenggan pertama ini pengenalan atau pendahuluan. Perenggan kedua ini isi. Perenggan ketiga ini penutup atau kesimpulan. Saya ingatkan balik, untuk pengenalan kamu boleh buat 2 ayat sahaja. Paling banyak 2. Kalau buat 3, buat 4, buat 5 saya takut panjang. Bila panjang dia bukan ulasan, dia jadi karangan. Jadi untuk ulasan perenggan pertama ini kamu buat paling banyak 2 ayat sahaja. Ini telah diajar kepada kamu berkali-kali sewaktu di dalam kelas. Ini contoh. Teks tersebut berkaitan faedah memiliki minda dan emosi yang sihat. Berikut merupakan faedah memiliki minda dan emosi yang sihat. Macam tu sahaja, tak payah pening-pening. Saya nak tekankan di sini penggunaan perkataan tersebut. Kalau kamu ingat balik sebelum-sebelum ini, ramai kamu akan buat teks di atas, teks tersebut gambar, teks tersebut apa ni, teks di atas, teks di bawah, teks di tepi. Tak sesuai. Guna perkataan tersebut. Ini saya dah jelaskan kenapa perlu guna tersebut. Dah jelaskan dalam kelas. Baik, seterusnya perenggan isi. Perenggan isi inilah markah yang besar untuk soalan bahagian B atau soalan ulasan. Yang saya warnakan dengan warna hijau ini ialah penanda wacana. Seterusnya selain itu akhir sekali kesimpulannya. Ini merupakan penanda wacana, kecuali antara. Antara ni bukan penanda wacana. Cuma perkataan ini sesuai digunakan di hadapan ayat. Jadi yang penanda wacananya 4 je. Seterusnya selain itu akhir sekali kesimpulannya. Perlu ada penanda wacana dalam penulisan ulasan kamu. Tak ada penanda wacana, tidak layak dapat markah cemerlang atas. Cemerlang atas tu apa? Nantilah bila sekolah dah buka nanti saya terangkan balik. Walaupun sudah diterangkan berkali-kali di dalam kelas. Baik, yang merah ini merupakan kata apa? Kata apa? Kata hubung. Kenapa kena guna kata hubung? Sebab apa ni?
kita nak jelaskan isi tersirat. Jadi kita guna kata hubung pun saya dah jelaskan dalam kelas. Kamu boleh bacalah, boleh baca, faham bentuk contoh ulasan berkaitan teks minda dan emosi yang sihat. Saya yakin kamu akan ingat baliklah apa yang kamu belajar setelah kamu baca dan faham bahagian ini. Ingat, bahagian perenggan isi ini perlu ada maklumat tersurat dan tersirat. Tersurat ni maklumat yang terdapat pada teks. Kalau ini soalan teks. Kalau soalan gambar ke, soalan graf ke, jadual, maksud tersurat ni, benda tu dia bagi. Jadi kamu kena guna. Tersirat, huraian kepada tersurat. Huraian ataupun penjelasan ataupun sebab ataupun akibat kepada isi tersurat tadi. Itulah tersirat. Jadi macam mana nak gabungkan tersurat dan tersirat tadi? Guna salah satu caranya guna kata hubung. Ingat balik pasak. P-A-S-S-A-K. P apa? P pendahuluan atau pengenalan. P-A-A antara. S seterusnya. S yang kedua, selain itu A akhir sekali dan K kesimpulan. Itu pasak. Kemudian untuk kata hubung ada banyak, ada berpuluh-puluh kata hubung, tapi saya selalu bagi contoh mudah kepada kamu. Saku, S-A-K-U. S tu apa? Supaya. A, agar. K, kerana. U, untuk. Kalau nak guna yang lain boleh ke tak boleh? Boleh. Yang penting kata hubung. Tak kisahlah kata hubung apa pun. Yang penting kata hubung. Kata hubung ni salah satu lagi untuk memantapkan ayat kamu. Jadi untuk soalan yang ini, soalan yang minda dan emosi yang sihat, kamu salin balik ni. Salin semula yang ini dalam buku penulisan kamu. Panjang sikit uraian ni. Sebab nanti kamu tak faham. Jadi salin balik. Lepas salin soalan, salin balik contoh ulasan ini. Kemudian kamu fahamkan. Kemudian ada latihan seterusnya. Memandangkan kamu dah salin balik contoh ulasan yang dipaparkan tadi. Jadi untuk pengukuhan kamu, nak tahu kamu faham ke tak faham, boleh buat ke tak boleh buat, kita buat satu lagi latihan. Ini berkaitan keselamatan semasa di padang. Saya yakin soalan ini kita pernah buat tahun lepas. Kalau kelas yang belajar dengan saya tahun lepas, kita dah pernah buat soalan ini. Baik. Apa yang perlu kamu buat? Salin dulu soalan. Soalan dia, keselamatan semasa melakukan aktiviti di padang perlu diberi perhatian oleh warga sekolah. Berdasarkan gambar-gambar di bawah, tulis ulasan tentang keselamatan semasa di padang dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 kata perkataan. Salin dulu soalan ini. Salin dulu soalan ini. Tak perlu lukis lah. Tak perlu photostat. Tak perlu tekak balik, tak payah. Salin soalan saja. Kemudian buat ulasan berkaitan soalan ini. Ada 4 isi yang telah diberi. Gunakan. Inilah isi tersurat. Memakai pakaian yang sesuai. Keselamatan semasa di padang. Salah satu caranya pakai pakaian yang sesuai. Contoh pakaian sesuai ni macam mana kalau kamu nak main bola? Takkan nak pakai baju renang. Itu tak sesuai.
Yang kedua mengikut arahan guru. Kalau nak selamat di padang, mesti dengan arahan guru. Kalau cikgu kata beratur, beraturlah. Ni tak, cikgu suruh beratur, kau berlari. Itu masalahnya. Yang ketiga, apa ni? Menggunakan alatan yang sesuai. Kalau nak main hoki, gunalah kayu hoki, jangan guna kayu badminton. Tak kena. Dan yang keempat, kalau nak selamat di padang, patuhi peraturan permainan. Yang dia bagi ni gambar bola sepak. Maksudnya kalau dalam apa-apa permainan, mesti ada undang-undang, ada peraturan. Bola tampar ke, takraw ke, bola sepak ke, dia mesti ada peraturan. Kalau tak ada peraturan, memang patahlah kaki korang main bola. Jadi apa yang perlu kamu buat? Buat ni ulasan apa yang saya dah terangkan tadi, aplikasikan, gunakan. 3 perenggan. Perenggan pertama pengenalan, perenggan kedua isi, perenggan ketiga kesimpulan. Yang ini semua 4 ini isi tersurat. Jadi isi tersirat kamu cari sendiri. Gunalah kata hubung untuk fikir isi tersirat dia. Jadi buat dalam buku penulisan. Sekian saja untuk minggu ini. Jadi apa yang perlu ada dalam buku penulisan kamu? 2 ulasan. Ulasan yang pertama berkaitan dengan minda yang sihat. Itu sudah diberi contohnya. Kamu kena fahamkan, salin balik, fahamkan sahaja. Untuk ulasan pertama. Ulasan kedua berkaitan keselamatan berada di padang. Yang itu buat sendiri berdasarkan apa yang telah kamu belajar. Jadi saya harap minggu ini semakin ramai yang boleh hantar buku penulisan masing-masing tepat pada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.